Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Saudara Najib selaku pengerusi majlis pada pagi ini, sahabat-sahabat, Ustaz Suhaimi, Saudara Rohizan, serta rakan-rakan dari Majlis Agama Islam Negeri Perak, serta rakan-rakan dari Jabatan Mufti Negeri Perak, dan mereka yang mengikuti kita. Saya difahamkan ada live ya untuk MAIB dan juga Jabatan Mufti. Jadi kepada semualah yang mengikuti kita pada pagi ini, syukur alhamdulillah, hari ini 10 Ramadan dan dijangka kita akan melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini, dijangkanya lah 29 hari jangkaan. Tapi kena tunggu pengumuman penggabungan raja-raja lah. Gambarannya adalah menunjukkan cepatnya berlalu Ramadan ni. Dah 10 hari dah. Dan saya ucap terima kasih kepada BKP, MAIB serta Surau Kompleks Islam. Tak ada cadangan ke kita namakan Kompleks Surau ni nama temu tertentu ke? Macam Dewa Al-Ghazali dah ada dah. Barangkali nak namakan siapa-siapa lah, insya-Allah. Jadi 10 hari sudah berlalu. Saya akan lontarkan satu soalan, jawab masing-masing dalam diri masing-masing. Di hadapan kita ada lagi 20 hari atau 19 hari. 10 hari berlalu ni kita rasa apa dah? Tak ada rasa apa-apa? Atau kita rasa cepat benar? Ataupun kita rasa lama benar 10 hari ni, bila nak raya? Ini dipanggil ilmu rasa. Dia berbeza dengan ilmu fiqah. Ustaz, kita nak puasa macam mana? Oh, bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Dalam jangka masa itu, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama isteri. Itu hukum fiqah. Standard semua serupa. Daripada Timbalan Mufti sampailah siapa-siapa. Ini format dipanggil. Format kita puasa ginilah. Yang ini adalah standard semua orang. Tapi bab rasa berbeza-beza di antara satu sama lain. Ini kena faham ni. Sebab kita bila melakukan ibadah, kita kalau boleh sampai kepada matlamat dia. Maknanya kita ni dikumpul semua-semuanya di bulan Ramadan, dari sudut format, dari sudut cara, semua serupa. Puasanya serupa di siang hari, malamnya dengan tarawih, ada buat 8, ada buat 20. Baca Qurannya, itu format dia. Tetapi yang saya lontarkan tadi, apa rasa kita tu? Itu rezeki masing-masing. Umpama kita CEO ke Timbalan CEO minit satu mesyuarat, sila hadir kursus ni. Kita pun hadir. Ada yang hadir terpaksa hadir sebab bos dah suruh. Balik daripada kursus tak ada apalah. Tapi ada kalanya kehadiran kita tu, format hadir tu sama daripada pukul 8, pukul sampai ke pukul 4 di hotel sekian-sekian. Semua serupa. Makan 5-6 kali lah kalau kita kursus 2-3 hari kan.
Tapi ada kalanya yang hadir tu, dah diarahkan begitu. Tetapi ada yang hadir kerana di situlah peluang dia untuk tingkatkan diri dia. Di situlah peluang untuk dia memahirkan diri dia. Serupalah dengan puasa bulan Ramadan dan segala aktiviti ibadat kita dalam bulan Ramadan ni. Ada yang masuk dalam bulan Ramadan, dah Allah suruh. Kalau tak buat, berdosa. Tapi ada orang yang mengambil peluang sebab lebatnya keampunan Allah dalam bulan Ramadan ni. 11 bulan kita bergelumang dengan macam-macam hal. Ada kalanya kita datang lambat, balik cepat. Ada kalanya kita buat tuntutan OT palsu. Ada kalanya buat TNT kita pun tak betul. Macam-macam lah. Masing-masing rasa. Bulan Ramadan memberikan satu ingatan kepada kita, tak boleh buat macam ni selama-lamanya. Tuan-tuan, tidak ada orang kaya raya dengan benda-benda macam ni. Dan bulan Ramadan pula, kerja kita rutin tiap-tiap hari sampai 12 bulan. Tapi bulan Ramadan ni bila saya terlibat dengan beberapa kawan-kawan mesyuarat Baitul Mal Pertengahan. Mesyuarat tu juga berlaku di luar bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan tu dia ada satu sentuhan-sentuhan lain. Betapalah di kalangan kita ni, lekeh-lekeh kita pun ada roja. Tapi ada di kalangan masyarakat di bawah sana, dahlah tak ada roja. Rumahnya tu boleh duduk je. Dan ia akan menyuntik rasa. Ni rasa ni. Ilmu rasa ni beza dengan ilmu fiqh. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut, dia kata apa? Ibadat kita ni selalunya awal-awal pahit, hujungnya manis. Sepatutnya gitu. Awalnya awal pahit, hujungnya manis. Orang Islam hidup dalam dunia ni asal-asal, kalau ikut rasanya, banyak benda yang dia tak boleh buat, sedangkan orang bukan Islam bebas. Seorang Jepun, dia tanya kepada seorang Islam. Dia kata, kami orang Jepun, kami rasa mendapatkan kebahagiaan apabila minum arak. Duit banyak sikit, kami main perempuan. Ataupun berjudi. Kami rasa bahagia. Kami rasa manis di situ. Dia tanya, kamu orang Islam, arak tak boleh minum, nak cari kekayaan, kena jauhi riba. Perempuan hanya boleh digauli mereka yang ada akad yang sah. Itu haram, ini tak boleh. Tang mana kau merasa gembira, bahagia? Di mana kebahagiaan yang orang Islam boleh dapat? Rupa-rupanya kebahagiaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana? Macam puasa. Apa yang tuan-tuan dapat puasa? Kalau ikut hukum akal. Udahlah siang 11 jam, 12 jam. Bukan boleh makan, bukan boleh minum. Tetapi Nabi sebut apa? Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan kan? Farhatun inda fitrihi. Kita rasa gembira tak kala kita buka puasa tu. Satu lagi kegembiraan yang hakiki adalah inda liqa'i rabbih. Tak kala kita nak nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya manis di hujung. Sekarang ini satu lontaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jawab masing-masing. Dalam 10 hari ini apa rasa kita tak kala kita ikuti package ibadah dalam bulan Ramadan? Kalau sekiranya daripada awal tadi sampai 10 hari ni 1/3 dah habis dah ni, rasa lambat sangat nak habis Ramadan ni. Sebab itu orang nak masuk Ramadan ni ada macam-macam jenis orang kan. Ada yang susah hati, ini jenis geng plastik hitam ni. Susah hati ni. Semua tutup. Kawan-kawan kita pengok kuasa ngejar orang dekat kedai mamak mana entah.
Kuat pula lari walaupun badan besar. Ada orang seronok nak masuk Ramadan kan. Ini adalah antaranya keseronokan duniawi lah. Antaranya adalah rakan-rakan kita yang berniaga. Di sinilah boleh dapat lebih sikit. Tapi pattern dia tahun ni agak lain sikit. Pukul 6.40 petang, makanan banyak lagi atas meja. Di tempat saya punya kawan pemandu, di rumah dia 6.30, dia suruh anak dia pergi bazar Ramadan pukul 6.30. Jangan awal. Sebab 6.30 para peniaga dah mula. Dia kata 2 bungkus RM5, lebih banyak di situ. Tapi ada satu golongan lagi nak masuk Ramadan, dia rasa seronok kerana faedah akhirat. Kerana rimbunnya, suburnya pengampunan Allah Ta'ala dan boleh meningkatkan roh seperti mana kita pergi kursus tadi ni lah. Jadi ini habuan masing-masing lah. Kita rasa seronok ataupun kita tak rasa seronok berdasar kepada persepsi kita bagaimana kita menilai Ramadan tu. Kalau persepsi kita betul, tindakan kita betul. Tapi kalau persepsi kita masih kabur, kita masuk Ramadan sebab dah memang Allah suruh, maksudnya kita akan keluar nanti pun tak banyak perubahan berlaku. Akar katanya, seperti mana kata-kata para motivator, saya ambil sikit lah. Kita tahu nilai sesuatu, itu kita akan membuat tindakan yang betul. Ibarat mudah nak faham, kalau saya keluarkan dengan tangan saya, dengan tangan kanan saya duit RM50, saya renyuk-renyuk. Saya keluarkan tangan kiri saya duit RM1, saya tak lipat. RM50 kanan, renyuk-renyuk. Belah kiri duit RM1 tapi tak lipat. Gamaknya kalau saya bagi peluang kepada tuan-tuan, mana nak pilih? Kanan RM50 renyuk. Kiri duit RM1 tak lipat. Tuan Imam nak ambil kat mana? Kanan ke kiri? Dua-dua tak boleh lah. Mana cik? Saya rasa semua akan sepakat daripada saya sendiri. Sampailah yang duduk dekat tu melempah gitu sampai dekat tempat wuduk. Masya Allah, hebat. Luar biasa pada pagi ni. Sampai tempat wuduk tu. Kita tak tengok lagi belah perempuan, rasanya tembus dinding sana. Saya rasa sepakat kita ambil yang RM50, betul kan? Walaupun renyuk tak lawa, tapi tindakan kita betul sebab kita tahu nilai. Tapi kalau depan saya anak-anak kita yang baru nak kenal warna, kenal bentuk sebagainya, dia akan pilih yang RM1. Itu juga dengan Ramadan. Kalau kita tahu nilai Ramadan, peluang terbaik untuk kita lah, segala-galanya ada dalam bulan Ramadan ni, tindakan kita akan jadi betul. Siang hari kita puasa betul-betul, malam kita hidupkan, kurangkan tidur, baca Quran, lebihkan baca Quran. Ketika bulan Ramadan ini banyakkan infak, kemudian lebihkan untuk belanja keluarga lebih daripada kawan-kawan sebenarnya. Itu sepatutnya. Dan secara kita akan buat tindakan yang betul. Yakinlah, berimanlah. Kalau kita tahu nilai Ramadan, ibadat kita dah mula rasa manis. Itu Imam Ghazali kata. Imam Ghazali tulis dalam satu kitab. Antara kitab terakhir yang beliau tulis sebelum beliau meninggal adalah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin maksudnya adalah cara seorang abdi diri kepada Allah berjalan hujungnya sampai masuk syurga. Perjalanan kita begitulah. Umur saya tahun ini dah masuk bulan September 53. Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umat aku 60 sampai 70. Elok sangatlah pencen 60. Dengan khabar orang majlis ramai nak pencen awal. Wallahu a'lam. Sebab nak menikmati pencen sedang sihat. Kalau pencen dah sakit, duit banyak mana pun, gratuiti banyak mana pun, makan dah itu tak boleh, ini tak boleh, nak melancong tak boleh. Umur 60 sampai 70.
Kita nak apa tuan-tuan sekalian? Apa sebenarnya hidup ini yang kita nak? Circle manusia ni macam rama-rama lah juga. Daripada kepompong, akhirnya jadi rama-rama, cantik, betul mati. Cuma rama-rama hidupnya itu pendek. Kita ni Allah bagi panjang sikit, 60 sampai 70. Apa yang kita nak tuan-tuan? Kita nak ujung-ujung adalah masuk syurga, itu dah kita nak. Jadi ini perjalanan kita. Imam Ghazali Hujjatul Islam menulis dalam kitab Minhajul Qasidin ila Jannati Rabbil Alamin, nak masuk syurga tak semudah petik jari. Dia ada dipanggil aqabat. Aqabat ni maksudnya adalah halangan-halangan nak masuk syurga tu. Ada beberapa rintangan-rintangan menyebabkan kita tergendala nak masuk syurga tu. Nombor 1. Saya sebut nombor 1 dengan yang last. Antara nombor 1 dengan yang last itu cari sendirilah. Nombor 1 dipanggil aqabatul ilmi. Halangan-halangan ilmu. Maknanya kalau kita nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak haji, kita perlu kepada ilmu. Cuma kebanyakan manusia bila sebut ilmu hanya merujuk ilmu fiqh. Ilmu format tadi ni. Dan dia tidak serius tentang ilmu menjaga hati. Dua-dua kena penting tu. Ilmu fiqh dan ilmu jaga hati. Kalau tak penting, takkanlah Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Solat itu ibadah. Kita nak sah solat kita perlu ilmu. Adakah cukup? Belum tentu cukup. Kerana orang yang solat kadang-kadang dalam solatnya itu ada riak. Riak ini yang akan membatalkan nilai ibadat kita tu. Jadi Imam Ghazali kata nombor 1 adalah aqabatul ilmi. Sebab itu apa juga ibadat yang kita buat wajib dengan ilmu. Ada orang tanya, selalu orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita bagi zakat sendiri, kita agih sendiri? Saya kata boleh kalau anda mahir dalam ilmu asnaf. Boleh bagi sendiri tapi mahir dalam ilmu asnaf. Asnafnya 8 tu. Kena tahu siapa fuqara, siapa masakin, ada ke tidak gharib. Gharimin tu siapa? Fisabilillah. Lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i kita. Iaitu zakat kita perlu diagih, dirasa oleh semua asnaf tu. Kalau tak mampu nak semua, kita kena sungguh-sungguh cari paling tidak daripada 8 itu 3. Setiap satu daripada 3 itu 3 pula. Kerana meraihkan jamak, sirah jamak dalam innamas sadaqat lil fuqara tadi ni. Banyaklah ceritanya. Perlu ilmu. Jadi dalam buat puasa, buat tarawih sebagai perlu ilmu. Satu lagi ilmu untuk menjaga hati kita. Kemudian halangan last sekali Imam Ghazali sebut adalah aqabat alhamdi wa syukri, iaitu rintangan sampai satu peringkat kita rasa seronok, kita rasa berterima kasih sebab kita beribadah pada Allah Ta'ala. Maknanya kita rasa gembira dengan ibadat. Itulah kemuncak ibadat. Mengapa kita gembira? Sebab kita tahu nilai ibadat dalam hidup kita, termasuk dalam bulan Ramadan. Sebab itu Ibn Atta'illah Sakandari menyebut dalam hikam dia, salah satu lagi hikam dia kata, idza wajadal amdu thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Barang siapa yang sudah menikmati kesan ibadatnya di dunia ini, dia rasa nikmat dah, dia rasa seronok, itulah dalil bahawa ibadatnya diterima oleh Allah ajilan di akhirat nanti. Saya ulang tuan-tuan sekalian. Kalau ibadat yang kita buat di sini, kita dah mula rasa dia punya kesan, kita rasa seronok, maknanya dalil dia sebagai satu dalil, satu petunjuk dia diterima di akhirat nanti. Kerana apa? Ibnu Atta'illah Sakandari juga sebut dalam hikmahnya yang lain, dia kata
rubbama fatahalaka abwaba ta'ah wa ma fatahalaka abwabal qabul. Barangkali Allah dah buka kepada kita pintu ketaatan, tapi Allah tak buka lagi pintu penerimaan. Ada dua sebenarnya pintu yang kita kena lepas. Bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, segala pintu kebaikan Allah buka pada kita kan. Kita pun rasa gairah nak buat. Puasa, kalau bulan lain puasa sunat cukup payah sebab environment keliling tu. Baru semangat nak puasa tu, start. Dekat pantry ada roti canai yang tersedap di Ipoh. Wah, udah satu. Itu ketika puasa sunat. Itu biasa. Kita jenguk nak pergi tandas, tengok pantry. Oi, sedap dah pula nasi lemak ni. Tapi bulan Ramadan semua puasa. Bahkan jadi terbalik. Setengah jabatan ada pantry, bulan puasa tutup pintu. Bukan tak ada orang dalam tu, kita pun tahu. Tapi tutup. Menunjukkan siapa tak puasa akan rasa terasing. Maknanya pintu kebaikan tu mudah sangat kita buat. Kemudian malam. Tuan-tuan, malam-malam biasa nak lekat di surau masjid sampai 9.30. Yang biasa buat tarawih ni dia ada dua, G20 dengan G8. Yang ini kita tak bahas soal fiqh. Sebab kita kadang-kadang tertumpu sangat soal fiqh, kita lupa matlamat tu. Tak kira lah kalau kita buat grup G8 pun, paling-paling tidak 9.30 kita lekat di surau di masjid. Kalau yang buat 20 sampai 10 suku, 10.30 gitulah. Ada bulan lain kita lekat sampai situ. Rasa sedap. Lepas tarawih, lepas sembahyang isyak, kita lekat pun kadang lekat dekat kedai mamak dan sebagainya sampai tengah malam. Biasa juga sampai satu kedai tu kita minum sampai dia tutup lah. Kita terasa ini ilmu rasa. Ilmu rasa ni. Rupanya dia pun nak tutup. Tu. Tapi bulan Ramadan kita boleh stay di situ. Alhamdulillah, banyaklah pintu kebaikan. Cuma kita takut satu lagi. Pintu kebaikan kita dah masuk dah. Tapi satu lagi dipanggil pintu qabul. Pintu penerimaan Allah. Sebab ni dalam hadis Nabi kan sebut, Nabi kamin sa'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atash. Waktu ramai orang yang puasa tetapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maknanya bukan dia tak buat. Hukum fiqahnya itu cukup. Tapi tu. Penerimaan Allah dan ilmu rasa tu tak ada. Ilmu rasa ni maksudnya hati kita hiduplah kalau kita melaksanakan ibadat-ibadat ni. Mudah-mudahanlah ini baru 10 hari. Sebab itu satu ungkapan dulu. Dulu dikatakan hadis tapi ada perbincangan lah dalam ungkapan itu. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, di tengah-tengahnya keampunan, di akhirnya adalah pelepasan daripada api neraka. Teringat ulasan daripada almarhum Tan Sri Harusani dulu. Dalam dia kupas ungkapan ni, dia kata apa? Dia kata awal-awal Ramadan 10 hari awal ni, sebab kita tak biasa puasa, dia kata dalam bulan yang lain, kadang-kadang kita telajak ni, kita lupa kita puasa, mengumpat serupa juga macam bulan lain. Kemudian kita buat dosa dan sebagainya. Kita cengih kita dalam bulan Ramadan kadang-kadang serupa macam bulan-bulan lain. Itu. Jadi peringkat awal ni tak apalah, rahmah daripada Allah Ta'ala. Tapi sepatutnya 10 hari yang tak awal ini dah mulalah didik kita. Hari yang ke-10 dah kita mulalah kemah dah dalam ibadat kita. Masuk fasa yang baru, itu maghfirah. Allah tawarkan keampunan dan di hujung sekali nanti adalah kita dilepaskan daripada api neraka. Jadi di hadapan kita ada 20 hari lagi. Kita mengharapkan rasa manis lah nanti. Dah mula rasa manis lah kot. Ni manis yang tak ada efek orang kencing manis diabetes, tak apa. Kita dah mula rasa manis, kita rasa seronok. Yang kita harapkan satu Syawal nanti, Hari Raya Fitrah, betul-betul fitrah lah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa takat itu dulu. Boleh start setengah jam jadilah.
Tetapi banyak kerja tu. Lebih-lebih lagi majlis ni bulan Ramadan lagi lah. Orang yang ngaku jadi miskin akan ramai dalam bulan Ramadan ni. Demi nak mendapatkan sedikit bantuan, dia mengaku itu hadiah lah. Tapi hadiah kita, hak dia, kalau dia berhak, berilah insya-Allah. Tuan-tuan, Dr. Ustaz Al-Qardawi disebut dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat, walaupun kita melaksanakan ibadah puasa ni manfaat untuk diri kita, insya-Allah. Tilawah Quran untuk diri kita. Tetapi tuan-tuan, kalau kita membuat satu kerja yang manfaat untuk orang lain, manfaatnya dapat ke orang lain, itu antara perkara yang lebih utama daripada ibadat kita untuk diri kita sendiri. Jadi bila bulan Ramadan ini kita semua dapat selesaikan masalah orang, kita berganda-ganda. Satu, kita laksanakan ibadah yang manfaatnya untuk diri kita, satu lagi manfaatnya untuk orang lain, insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika saya terkasar bahasa dan sebagainya. Poinnya adalah 10 hari telah kita lalui, benchmarknya sama ada kita rasa manis ataupun tidak. Mengapa rasa kita tak serupa, manis ke tidak, itu bergantung kepada bagaimana kita menilai Ramadan itu dan bagaimana Ramadan itu kita rasa berpengaruh, memberi kesan terhadap diri kita, dan hujungnya kita mengharapkan Ramadan dan ibadat yang kita lakukan, dia akan melayakkan kita masuk dalam syurga melalui pintu khas, fast track untuk orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan khairan diucapkan kepada Sayyid Muslimah Datuk Haji Zamri atas penyampaian atas qiraat Ramadan pada pagi ini. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini kita dapat satu ilmu rasa. Saya tak boleh nak gambar, nak jawab apa yang Datuk kata tadi tu. Tapi untuk sesi ilmu rasa lepas buka mungkin kita tahu macam-macam menu kita boleh rasa. Tapi masa siang hari hanya kita saja yang tahu nilai macam mana kenikmatan kita merasai sepanjang bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika.